Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera, salam hormat. Bersama saya hari ini Anif Azami dalam Nothing to Hide Media. Hari ini saya nak mengajak semua penonton-penonton di rumah, semua penonton-penonton tak kira apa jua agama dan bangsa. Kita nak mengajak penonton Nothing to Hide untuk kita merungkaikan satu persoalan yang kita ternanti-nanti jawapannya sehingga hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan dua panelis dan dua tokoh hebat yang bersama saya hari ini untuk kita merungkaikan satu perbincangan, iaitu mengenai mantan Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita kenalkan panelis pertama kita, Tuan Zamil Ibrahim. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Baik. Tuan Zamil Ibrahim merupakan bekas presiden kita, satu parti kesejahteraan tanah air, dan sekarang merupakan ahli UMNO. Saya ada kabarkan baru-baru ini baru saja mengumumkan untuk menyertai parti UMNO. Dan panelis kedua kita, orang yang paling sesuai dalam perbincangan kita malam ini untuk menceritakan berkenaan dengan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Saya perkenalkan saudara Tuan Hisham Jalil. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar? Terima kasih. Tuan Hisham merupakan Presiden Sukarelawan Malaysia dan juga merupakan bekas pegawai khas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Okey, baiklah. Buat semua penonton-penonton di rumah, hari ini kita nak merungkaikan satu persoalan yang saya yakin dan pasti semua rakyat Malaysia di luar sana nak tahu jawapannya. Apakah kesudahan ataupun apakah yang jadi kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pasca pilihan raya umum ke-14. Umum sedia maklum, satu tamparan hebat yang dikenakan, satu tamparan hebat Datuk Seri Najib pasca PRU 14. Beliau daripada sebelum PRU lagi dicemuh, dicaci dan ditomah dengan pelbagai tuduhan. Jadi mungkin kita nak minta panelis-panelis kita ini bawa kita rungkaikan persoalan yang kita sendiri tak tahu jawapannya. Sama ada betul ataupun tidak. Jadi mungkin kita pergi kepada panelis pertama, Tuan Zamil. Mungkin Tuan Zamil dulu saya dipahamkan juga merupakan seorang pejuang reformis pada tahun 98. Dan mungkin Tuan Zamil boleh secara ringkasnya menceritakan bagaimana keadaan Malaysia hari ini pasca PRU 14. Mungkin Tuan Zamil boleh kongsikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali, untuk pengetahuan sahabat saya dan juga rakan-rakan di luar sana, pertama sekali yang sebenarnya Malaysia sekarang ni berada dalam keadaan terkejut. Itu pandangan peribadi saya, terkejut. Saya sendiri terkejut, Datuk Seri Najib tentu sekali terkejut. Begitu juga yang lain-lain terkejut, termasuk juga Tun Mahathir juga terkejut. Terkejut, simptom terkejut. Terkejut, semua terkejut. Kerana itu apabila sistem terkejutnya juga, apabila kes Lee Kuan Yew dibebaskan tanpa didakwa juga, ramai yang terkejut. Yang sebenarnya reformasi ini berlaku pada tahun 1998, sewaktu makna kata 20 tahun yang lalu sehingga ke bulan 5 yang lalu. Makna kata setiap hari daripada tahun 1998 ni, reformasi telah berjaya melahirkan ramai pejuang-pejuang yang daripada awal lagi, iaitu daripada tahun 98 lagi, mereka membenci Tun Mahathir, iaitu Dr. Mahathir lah ketika itu. Jadi semangat yang dibawa orang panggil oleh pejuang-pejuang reformasi ketika itu, sehinggalah dibawa pada 9 Mei 2018. Makna kata di sini, Tun Mahathir telah berjaya, pada pandangan peribadi saya, telah berjaya menipu para reformis sejak 20 tahun yang lalu, mengambil isi, iaitu mengambil hasil yang telah pun dituai sejak 1998, tetapi dia berjaya hanya setahun sebelum 2018, dia berjaya memperdayakan pemimpin-pemimpin tertentu dalam Pakatan Harapan, sebelum ini Pakatan Rakyat. Namun saya dipahamkan juga ketika itu PAS tidak berjaya dijinakkan oleh Tun Dr. Mahathir, tetapi dia, pada pandangan saya, dia adalah pencuri yang hebat.
Pencuri yang hebat. Pencuri yang hebat yang telah orang panggil apa, berjaya mencuri hasil titik peluh, orang panggil apa, para pejuang sejak orang panggil zaman reformis lagi, iaitu 1998, yang telah membina apa ni, ruangan pembangkang yang begitu hebat sehingga 2017 dia berjaya dapat masuk dan dia mengambil hasil tersebut, orang panggil apa nama apa, pada 9 Mei 2018. Pada pandangan saya, ini adalah satu-satunya kejayaan Tun Dr. Mahathir yang pada pandangan saya sebagai kejayaan seorang penipu. Dan satu lagi rakyat Malaysia sekarang ini telah berada dalam satu pemerintahan yang mana satu parti yang kecil, yang hanya ada 13 kursi, berjaya menguasai parti-parti yang ada 42, 47 dan sebagainya. Pada pandangan saya, Malaysia sekarang berada dalam keadaan yang tak selamat. Maksud saya tak selamat ni tak stabil. Sebab parti kecil menjadi ketua kepada parti-parti yang besar dalam pemerintahan sekarang ni, berbeza dengan Barisan Nasional sebelum ini, iaitu UMNO menjadi tulang belakang kepada parti-parti rakan komponen yang lain. Dia adalah tunjang yang ada kerusi yang banyak, rakan-rakan lain mendengar kata-kata Presiden UMNO yang juga pengurusi Barisan Nasional. Ini adalah sistem yang baik, iaitu ada ketua. Sekarang ini kita berada dalam keadaan yang kita tidak ada ketua yang sebenarnya, iaitu Majlis Presiden. You juga boleh cakap you ketua, saya boleh cakap, Tun Mahathir boleh cakap ketua, begitu juga Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan sebagainya. Jadi bermakna kita berada dalam satu pemerintahan selepas 9 Mei ini, pada saya, pada rakyat sekalian, adalah satu pemerintahan yang tak selesa, tak selamat, dan iaitu kita diperintah oleh seorang penipu lah. Seorang penipu. Okey, baiklah. Satu pemerintahan yang tidak selamat. Itu komen Tuan Zamil Ibrahim mengenai pasca Malaysia Baru. Okey, baiklah. Buat semua penonton-penonton Nothing to Hide, saya nak minta semua teruskan share dan share untuk kita sampaikan kita punya diskusi online ni kepada rakyat di luar sana. Dan kami nak bagi tahu kepada sesiapa yang share paling banyak, Nothing to Hide Media akan bagi sagu hati, cenderai hati, mark yang cantik ni. Jadi saya nak minta semua penonton-penonton di luar untuk teruskan share untuk kita sampaikan dan kita menuntut kebenaran dalam kita punya diskusi online pada malam ini. Okey, jadi kita teruskan dengan panelis yang kedua, Tuan Hisham. Tadi Tuan Zamil ada sentuh Malaysia Baru hari ini dipimpin melalui permuafakatan antara pelbagai parti politik yang kita tak tahu dia punya kekuatan kerajaan hari ini. Yang mana beliau ada bagi tahu kerajaan kita hari ini kerajaan yang tak selamat. Begitu juga kalau kita tengok keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan hari ini, Tuan Hisham. Macam-macam kita tengok pasca 9 Mei, daripada pelantikan Speaker Dewan Rakyat, macam-macam perkara yang menjadi buah mulut dan buah bicara rakyat Malaysia hari ini dalam Malaysia Baru pasca 9 Mei 2018. Mungkin episod sebelum ni Tuan Hisham ada kongsikan berkenaan dengan keadaan ekonomi. Bagaimana gaya pentadbiran Datuk Seri Najib dan gaya pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Mungkin Tuan Hisham kali ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana pandangan Tuan Hisham berkenaan dengan keadaan Malaysia Baru di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Mungkin dari sudut politiknya, dari segi undang-undangnya, dan mungkin Tuan Hisham boleh sampaikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Nep. Terima kasih Cik Zamil. Saya datang ini mula-mula dapat tajuk lain. Betul, tajuk lain. Tajuk saya dapat masa depan UMNO sebab dalam 2-3 hari kita akan ada pimpinan Agung UMNO. Cik Zamil pun akan pergi, insya-Allah saya pun akan pergi. Tapi tak apalah, kita boleh bincang sekali berkenaan dengan Datuk Najib. Dia pun ex-bos saya kan. So kita campur-campur lah Boleh. Kita asimilasikan. Kita ini. So kalau bila kita cerita berkenaan dengan beza kerajaan sekarang dengan kerajaan kini. Sebelum itu saya nak ulas sikit apa yang Tun Dr. Mahathir bila dia pergi Amerika pada hari ini. So tadi dia kata UMNO ni tak lama. UMNO ni akan rebah. Sampai di Amerika. Di Amerika pun dia masih cerita pasal UMNO lagi.
Padahal orang nak tahu berkenaan dengan cerita pasal bagaimana keadaan ekonomi Malaysia sekarang ini dan keadaan politik adakah stabil ke tidak. Tetapi bila ditanya soalan itu, dia jawab, dia kata UMNO akan rebah. Ini ada salah satu distraction taktik lah Dr. Mahathir. Kalau kita tengok Dr. Mahathir, ya, dulu sebelum pilihan raya dia menggunakan isu Datuk Najib dan menggunakan isu 1MDB. Ini adalah strategi mereka. Apabila kita pergi pilihan raya, apabila kita ingin menjatuhkan sesuatu kerajaan atau sesuatu parti, perkara yang biasa dibuat ialah kita attack siapa? Kita attack kepala. Number one. Sebab itu mereka menumpukan semua mereka punya attack kepada Datuk Najib. Dan bagaimana untuk attack Datuk Najib? Dijadikan satu isu 1MDB. Walaupun sekarang kita tahu 1MDB itu 90% benda yang diceritakan dalam buku $1 Billion Whale itu berkenaan Jolo. Kenapa mereka tidak cakap pasal Jolo? Tapi daripada dulu sampai sekarang duk cerita pasal Datuk Najib. Sebab mereka ingin target dan attack Datuk Najib. Dan strategi ini pada mereka berjaya lah. Mereka berjaya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional sebab mereka attack dengan berbagai fitnah dan tumahan ke atas Datuk Najib. Dan kita lihat selepas mereka menang pun, mereka masih attack Datuk Najib dan 1MDB juga tak berhenti-henti. Kenapa tak berhenti-henti? Sebab saya rasa mereka masih tidak boleh mentadbir. Banyak isu-isu yang mereka tidak tahu macam mana nak handle. Kemarin atau semalam Lim Guan Eng kejap kata pekerja asing kena bayar dia naikkan levy kat atas pekerja asing. Dulu 1,800 tiba-tiba jadi 10,000. Majikan kena bayar 2,000, dia suruh pekerja asing bayar 8,000. Lepas tu ada pushback, orang kata macam mana orang ni nak bayar 8,000. Lepas tu sekarang disuruh pula majikan pula bayar 10,000. Ini akan meningkatkan kos. Dan lepas tu dia ghostan balik. Tapi mereka tidak mahu cerita pasal ini. Mereka tidak mahu cerita pasal keadaan ekonomi yang teruk sekarang di bawah pentadbiran mereka. Mereka nak cari satu distraction, asyik-asyik cerita pasal Datuk Najib. Sebab itu saya kata sebelum ini bahawa isu 1MDB dan kes 1MDB ini tidak akan cepat berakhir. Mereka akan lambat-lambatkan. Dia akan drag lama. Dia akan drag sehinggalah PRU 15 untuk sebagai satu strategi mereka untuk distraction mereka. Kalau Dr. Mahathir kata UMNO akan rebah, tapi saya rasa between UMNO dengan PPBM, saya rasa PPBM yang akan rebah dulu. Hari ini kita lihat siapa yang dah tutup Negeri Sembilan. Dah tutup perhubungan negeri. Di Negeri Sembilan PPM telah tutup kerana masalah dalaman mereka. UMNO daripada dulu sampai sekarang, of course kita ada masalah-masalah, tetapi kita tidak pernah tutup. Masa kita diharamkan dulu pasal dia juga, Tuan Mahathir dulu. Dan sekarang dia yang nak tutup UMNO. So segala permasalahan dalam UMNO ni sebenarnya kalau kita trace balik berpunca daripada beliau juga. Ya, tidak habis-habis. Sosok yang sama. Ya, pada benda yang sama. So bila kita cerita pasal kerajaan lepas dan kerajaan yang pada ketika ini, secara nutshell, secara kesimpulannya, saya nak kata sikit. Dulu kita ada 9 tahun di bawah Datuk Najib, pertumbuhan ekonomi yang tidak terbentut. Tidak pernah jadi begitu. Kalau tidak, dulu orang cakap pasal economic cycle. Setiap 5-6 tahun ada krisis ekonomi. Setiap 5-6 tahun ada krisis ekonomi. Di zaman Datuk Najib tidak. 5-6 tahun pertumbuhan ekonomi. Tapi kali ini tiba-tiba saja mereka mengambil alih kerajaan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi nampak bertambah slow lah. So ini yang kita risau. Tetapi mereka tidak mau address isu ini, tetapi cari alihkan pandangan rakyat dengan perkara-perkara yang mereka sengaja timbulkan. Jadi kita teruskan dengan slot kedua. Kita berbalik kepada tajuk kita iaitu kehancuran sistem demokrasi Datuk Seri Najib jadi mangsa. Kita mungkin nak minta Tuan Zamil yang dulu seorang pejuang reformis mungkin boleh menceritakan sedikit lah. Sebab kita tengok insiden yang jadi pada Datuk Seri Najib ni seolah-olah di-create. Dan kalau tak silap pada 20 tahun dulu Datuk Seri Anwar juga menerima nasib yang sama. Mungkin Tuan Zamil boleh kongsikan sedikit apa bentuk penganiayaan yang cuba pemerintah
sekarang buat pada Datuk Seri Najib dan apa persamaan dengan 20 tahun yang dulu? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak bawa penonton ataupun rakan-rakan saya di luar sana mengenali Dr. Mahathir ini ataupun Tun Mahathir ini adalah seorang yang zalim. Dia bukan saja seorang yang zalim, dia sangat zalim. Sangat zalim. Sangat zalim. Maha zalim. Ya. Gitu. Saya tak mahu istilah maha zalim lah sebab saya dipahamkan bahasa-bahasa itu tidak boleh digunakan sekarang. Jadi kita cakap bukan maha zalim tapi sangat zalim. Sangat zalim. Okey. Jadi saya terlibat dalam reformasi 20 tahun yang dulu, iaitu saya sebelum itu adalah anggota pemuda UMNO bahagian Merbuk. Yang mana ketua pemuda saya ketika itu adalah anak Tun Dr. Mahathir, iaitu Mozani Mahathir. Okey. Mengenali Anwar Ibrahim, yang mana dia juga tidak kenal saya. Saya cuma kenal dia sebagai seorang timbalan Perdana Menteri, tapi apabila 2 September beliau dipecat dengan beberapa alasan yang pada saya ramai, terutama sekali bangsa Melayu yang beragama Islam, tidak dapat menerima tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada beliau. Saya bernasib baik sebab nama saya Zamel bin Ibrahim. Jadi setiap kali Anwar Ibrahim ke mahkamah, saya boleh masuk dalam kota keluarga, iaitu nama sama. Jadi apabila polis mahkamah menyatakan saya siapa, saya beritahu saya adik dia. Jadi saya boleh masuk kota keluarga. Adik Anwar Ibrahim. Jadi saya boleh masuk kota keluarga. Jadi apabila saya melihat dari dekat Anwar Ibrahim ketika itu, jiwa ataupun perasaan muda saya ketika itu 20 tahun yang lalu, iaitu baru awal 30-an ketika itu, saya merasakan inilah masanya untuk anak muda mengenali siapa itu Tun Mahathir, Dr. Mahathir, yang sangat zalim, yang telah menggambarkan Anwar Ibrahim seorang yang sangat kotor, sangat jijik. Dia perlakukan media elektronik dan sebagainya. Menggambarkan inilah dia seorang pemimpin yang cuba diangkat dahulu tetapi ada sikap moral yang sangat rendah. Dia menghina begitu sekali. Begitu jugalah sekarang ini. Apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib, dia buat, makna kata pada pandangan saya, skrip sama, jodoh filem yang sama, pengarah yang sama, iaitu Tun Dr. Mahathir. Jadi pada pandangan saya, Tun Dr. Mahathir ini sangat licik, bersahaja dan juga sangat kejam. Dan dia menjatuhkan seseorang itu dengan bersahaja dan memberi alasan-alasan yang dia nak bagi rakyat faham ini orang jahat. Dia saja yang baik. Ini orang panggil apa? Pak Lah, Perdana Menteri kelima ni, orang panggil tidak mau gaduh-gaduh, tidak mau kalang kabut apa-apa, meletak jawatan dengan tenang. Desakan Tun Dr. Mahathir. Desakan Tun Dr. Mahathir. Saya percaya, kalaulah kata Pak Lah mungkin berkeras sedikit, mungkin Pak Lah akan dikenakan Pak Lah meliwat siapa-siapa. Kemungkinan. Kalau tak dengar cakap dia nak lawan dia balik, kemungkinan besar. Tetapi bila Pak Lah bersikap relax, tak apalah, tak mau gaduh-gaduh, dia letak jawatan. Dan dia sendiri antara orang yang mencadangkan Datuk Seri Najib. Tapi apabila tidak boleh mengikut telunjuk dia, akhir sekali dia menghina, mengaib, seperti tuan kita kata tadi, cerita pasal YNDB menjadi mangsa yang sama. Menjadi mangsa yang sama. Jadi itu yang saya katakan tadi, skrip yang sama, semua yang sama, pengarah juga yang sama. Jadi hari ini terkena kepada Datuk Seri Najib. Dan 20 tahun yang lalu terkena perkara yang sama, mengaibkan keluarga Datuk Seri Anwar. Isterinya itu yang saya agak heran 20 tahun sebelum ni, yang saya katakan tadi, orang panggil Dr. Mahathir makan isi, Nurul Izzah dan juga sebagainya, apa semua sekarang makan kuah juga, walaupun timbalan Perdana Menteri, tapi timbalan Perdana Menteri yang tidak ada kementerian yang paling ke belakang. Bukan Kementerian Kanan. Bukan Kementerian Kanan. Kementerian yang paling, mana kata yang agak nombor 20 lah. Seorang timbalan Perdana Menteri, tapi kementerian dia boleh dia bercakap tentang isu penjagaan kanak-kanak. Itu saya rasa sangat
Betul. Ha. Saya nak tambah sikit. Ya. Mungkin bila kita cerita pasal demokrasi di Malaysia, bila Pakatan mengambil, saya lihat sekarang ni Pakatan dalam mereka sendiri, mereka ada masalah dalaman yang amat hebat. Ya. Bila kita lihat Dr. Mahathir cerita pasal UMNO, Dr. Mahathir ni dia depan cakap lain, tetapi belakang dia pandai sorok lah. Tapi apa yang saya rasa, perkara utama yang dalam kepala dia ni hari-hari sebenarnya, dia ada satu masalah Dr. Mahathir ni. Sekarang, masalah dia ialah Bersatu Anwar Ibrahim lah. Betul. Ya, dan supporting masalah itu ialah beliau cuma ada 13 orang ahli parlimen. Sebagai seorang Perdana Menteri yang di backup oleh hanya 13 orang ahli parlimen, berdepan dengan 43 ahli parlimen daripada DAP dan 47 ahli parlimen daripada PKR. Ini mendatangkan tekanan kepada beliau. Ya, pada masa bila-bila sahaja kedua-dua blok yang besar ini boleh kata kalau mereka ingin undi tidak percaya kata menjatuhkan Dr. Mahathir boleh. So inilah tekanan yang paling kritikal pada beliau pada ketika ini dalam kepala beliau saya rasa ya. Sebab lepas itu kalau kita lihat kenapa pada masa ini timing ini dia menekan ahli-ahli parlimen UMNO. Ya. Sebab kita ada 53 dulu 53 tolak 2 tinggal 51. Sekarang ni tinggal 49 ahli parlimen. Masih banyak. Masih banyak lagi. Masih. Ya, kita terbesar kalau dibandingkan dengan DAP dan PKR. Tetapi ya, pada Dr. Mahathir ini adalah satu peluang untuk beliau dapatkan ahli parlimen ini. Untuk mengukuhkan kedudukan beliau dalam kerajaan. Kalau beliau tidak berjaya mengukuhkan kedudukan beliau dalam kerajaan, lepas pilihan raya, semasa pilihan raya, rakyat mengundi. Tapi lepas pilihan raya, kuasa ada pada tangan ahli parlimen. Berapa ahli parlimen yang dia ada? Sekarang dia ada 13. Kalau dia boleh dapatkan 10 atau 20, mungkin ini boleh menyaingi daripada UMNO ke dan sebagainya. Boleh menyaingi apa yang Anwar Ibrahim ada dalam PKR ataupun apa yang DAP ada seramai 43 ahli parlimen. Kalau tidak, mereka ini orang-orang dalam PKR, Encik Zamir tahu lebih berkenaan ini, ya, mungkin akan mempersoalkan Dr. Mahathir ini akan menendang dia keluar. Anwar Ibrahim pergi ke Port Dickson sekarang bertanding. Apabila dia jadi ahli parlimen, takkan beliau nak tunggu? Takkan beliau nak tunggu lagi 2 tahun atau 2-3 tahun. Beliau dah tunggu selama 20 tahun sebelum ini pilihan raya beliau yang lead pakatan untuk jadi untuk memenangkan ini. So kali ini saya rasa beliau menang. Bila dia menang, dia tidak boleh tunggu lama sebab setiap hari beliau tidak jadi Perdana Menteri, Tuan Mahathir jadi menteri. Setiap hari itulah Tuan Mahathir akan undermine orang-orang Anwar dalam kerajaan ini. So Anwar tidak boleh tunggu lama. Kalau kita lihat pemilihan PKR kali ini, pemilihan PKR, ini adalah menarik. Saya tunggu ni. Itu hari mula-mula saya nak tengok juga kalau Azmin nak lawan Anwar itu hari, tapi dia tak berani. Ya, Datuk Seri Azmin Ali tidak berani lawan Anwar. So dia opt untuk lawan di Timbalan, dia lawan Rafizi. Ini menarik sebab semua orang tahulah siapa yang backing Rafizi. Anwar Ibrahim. Siapa yang backing Azmin? Tun Mahathir. So ramai orang tanya saya, kita rasa siapa yang akan menang? Saya rasa the outcome atau keputusan pemilihan PKR Timbalan Presiden ini bergantung kepada satu soalan. Sama ada grassroots atau pengundi-pengundi PKR ini percaya berapa lama lagi Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Kalau mereka rasa Mahathir lama lagi jadi Perdana Menteri, mereka akan undi Azmin. Sebab Azmin mungkin boleh menjanjikan macam-macam lah dia dalam kerajaan. Geng-geng Anwar tidak dalam kerajaan. Boleh janji itu dan ini. So mereka akan undi Azmin dan Azmin akan menang. Tapi kalau mereka percaya yang Dr. Mahathir ni tak lama dah. Tak lama mungkin atas kesihatan ataupun Anwar akan cepat jadi Perdana Menteri. Apa yang Azmin janji kepada grassroots tidak akan mendatangkan hasil sebab orang akan tanya, kalau kamu janji saya jawatan macam-macam ini tapi saya dapat jawatan cuma 6 bulan je, lepas tu Anwar jadi Perdana Menteri, habislah jawatan saya, buat apa saya akan undi kepada Azmin. Betul. So itu yang bermain di benak fikiran orang bawah sekarang. Persoalan itu, berapa lama lagi Mahathir akan jadi Perdana Menteri? Kalau tanya saya pendapat saya beginilah. Sebab
Saya masa era 80-an 90-an tu masa tu Encik Zamil pun dah bergiat aktif dalam Sebagai politik. reformis, Saya pun dah dewasa pada ketika itu. 90-an Mahathir jadi Perdana Menteri. Ya, kita lihat bagaimana Mahathir ni dengan Anwar ni begitu. Dia macam mana dia berkelahi pada ketika itu. So kalau tanya saya punya rasa lah, selagi Mahathir hidup, Dr. Mahathir hidup, beliau tidak akan benarkan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. So, jika kita lihat dengan itu, kalau ini berlaku, maka mungkin Datuk Seri Azmin akan menang. Kalau Azmin kalah, dia akan pecah masuk pula PPBM. Dan berlaku lagi pergolakan dalam di situ. Dan mereka akan ada pergolakan dalaman yang amat hebat dan tidak akan ada masa untuk mentadbir negara kita masalah-masalah ini. Satu pendedahan yang saya kira cukup hebat dan perlu difikirkan buat kita semua rakyat di luar. Satu pertemuan yang amat dahsyat antara Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir lah sebagai dia punya pengatur kepada permasalahan yang berlaku pada hari ini. Jadi mungkin kita nak pergi lebih lanjut, Tuan Zamil. Mungkin Tuan Zamil tadi Tuan Zamil ada menceritakan bagaimana tekanan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar pada ketika itu sama miripnya dengan Datuk Seri Najib. Jadi bila Datuk Seri Anwar dibebaskan dan mendapat pengampunan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong, itu pun sudah menjadi persoalan kepada kita rakyat. Yang mana kita boleh menimbulkan persoalan sama ada betul-betul ke Datuk Seri Anwar dulu ni meliwat ataupun Tun Dr. Mahathir memfitnah. Jadi miripnya sama juga dengan kes Datuk Seri Najib ni. Apakah betul dia salah dan apakah betul dia benar-benar tak melakukan salah ataupun betul-betul dia bersalah. Jadi situasi ini Tuan melihat, adakah ianya sekiranya Datuk Najib esok dibuktikan tidak bersalah, adakah ia memberi keuntungan kepada rakyat ataupun sebaliknya? Apa respon Tuan Zamil mengenai situasi ini? Terima kasih. Jadi pada pandangan saya, politik di Malaysia ini dia agak, maaf cakaplah kalau bahasa Kedah ni dia panggil gila babi. Gila babi. Ya. Sebab pada pandangan saya, seseorang yang begitu zalim yang dikatakan oleh ramai pemimpin sebelum ini, sebagai bapa perompak dan sebagainya, tetapi apabila menyertai mereka saja, menyertai sebelah pihak pembangkang saja ketika itu, sewaktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, terus ia bersih. Menyertai perhimpunan bersih, terus dia bersih. Jadi mungkin juga kalaulah kata kemungkinan, saya harap perkara ini tak jadilah. Okay? Kalau Datuk Seri Najib menyatakan dia ingin menyertai PKR, saya rasa dia bersih. Itu politik, orang panggil apa? Keadaan sekarang begitu. Jadi kita cuma minta rakyat Malaysia melihat siapa itu Dr. Mahathir. Siapa itu Dr. Mahathir? Siapa itu Dr. Mahathir? Kita minta mereka ingat apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar dan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib sekarang ni. Teliti tengok pengarahnya. Inilah pengarah yang sangat jahat, sesama Islam. Saya nak nyatakan di sini, saya bersama rakan-rakan termasuk juga Datuk Seri Anwar. Kemarin saya di depan istana, pintu istana, kita hantar memorandum kepada pihak istana. Iaitu sistem yang ada sekarang ni telah rosak. Seperti contoh saya beritahu, Datuk Seri Shukri, pengarah SPRM. Okay? Pesuruhjaya. Ketua Pesuruhjaya. Ketua Pesuruhjaya. Dia telah buat pelbagai perkara sebelum ini. Belum pun dilantik. Dr. Mahathir saja lantik. Tetapi Agong jatuh hukum tu pun dia. Dah jatuh hukum pelbagai dah. Tapi orang panggil Agong tak bagi watikah lagi pun. Watikah tak bagi pun. Tetapi saya nak ingatkan, semalam saya ingat, hari ini saya nak ingatkan dia balik. Iaitu, itu maksud saya kata tadi, sistem yang ada sekarang ni dah bercelau. Berbeza waktu sistem yang orang panggil apa, Datuk Seri Datuk Seri Najib. Sistem Barisan Nasional hari itu teratuk begitu elok. Tetapi sekarang sistem sekarang ni berceramuk. Contoh pelantikan Tommy Thomas, pelantikan Shukri. Okey? Shukri sebelum dia mengumumkan waktu majlis perpisahan pada tahun 2016. Dia menyatakan kepada para petugas-petugas SPRM,
Dia bagi tahu kepada petugas-petugas SPRM, kamu jalankan tugas kamu dengan baik. Sebab kamu akan dituntut ataupun disoal di akhirat kelak kalau kamu tidak menjalankan tugas dengan baik. Okey? Apabila pemberita bertanya kepada beliau apa yang beliau cakapkan itu, dia cakap kena jalankan tugas tanpa selindung, tanpa rasa sekatan ataupun takut kepada sesiapa pun. Tapi saya nak tanya dia hari ini, adakah dia bercakap pada 2016 itu sama juga dengan hari ini? Adakah hari ini dia berlaku adil? Adakah apa yang dia berlaku kepada Datin Seri Rosmah, Datuk Seri Najib itu adil? Dan adakah dia berlaku kepada Lim Guan Eng itu adil? Adakah dia tidak disoal di akhirat kelak? Jadi apa yang itu saya bagi tahu dekat dia. Kita hantar laporan. Saya juga sendiri pernah hantar laporan tentang isu kekayaan anak Tun Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sama. Ratusan, termasuk juga dengan pemimpin-pemimpin DAP sekarang ini. Saya minta, saya cabar dia semalam, tolong korek balik. Tolong angkat balik file-file ini. Begitu juga dengan Datin Seri Wan Azizah. Dia cakap dia akan buka balik siasatan Tun Mahathir waktu dahulu. Sesat sekarang. Jangan hanya tumpu kepada satu pihak. Datuk Seri Najib. Ini yang dikatakan membuli Datuk Seri Najib. Saya nak bagi tahu kepada sahabat saya, tidakkah Datuk Seri Najib tidak ada penyokong? Cuba rakyat fikir tengok, awak Datuk Seri Najib tak boleh panggil 1,000 orang. Datuk Seri Najib tak boleh panggil 2,000 orang. Kalau Datuk Seri Najib buat gila macam Anwar Ibrahim dulu, saya percaya ratusan ribu akan ada dekat dataran mereka. Tapi Datuk dia akan boleh panggil. Saya percaya dia boleh panggil. Dia main Facebook pun dia takut. Dia main Facebook pun dia orang takut. Cuba kalau dia dalam Facebook dia bagi tahu, tolong datang ke dataran mereka pada 20 September ini ataupun 30 September. Saya percaya ratusan akan datang. Sampai mereka buat permohonan kepada mahkamah supaya Datuk Najib jangan main Facebook. Tak ke gila macam tu. Kalau Datuk Seri Najib berperangai macam Datuk Seri Anwar, mengkerah kami semua. Saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar dulu, tapi kita simpati dekat Datuk Seri Anwar. Ingat orang tak simpati kat Datuk Seri Anwar, dekat Datuk Seri Najib sekarang ini. Yang jelas-jelas Dr. Mahathir membuli dia. Membuli isteri beliau, membuli mak dia. Betul. Mak dia tu isteri Tun Razak. Allahyarham Tun Razak. Orang Melayu, bangsa-bangsa lain. Saya nak celah sikit. Minta maaf kalau saya celah sikit dengan izin. Saya setuju sangat sebab pada ketika ini saya lihat rejim yang ada sekarang menggunakan seolah-olah mereka menggunakan agensi-agensi yang ada dan sistem kehakiman negara untuk membuli pemimpin-pemimpin kita. Tapi di sebaliknya Datuk Aziz kena tangkap semalam. Betul. Lepas tu dia ditangkap, sepatutnya reman kalau kita reman patut 48 jam saja. Kenapa pula di extend pula reman sampai ke 2 kali 4 hari? Kalau dia extend reman sampai 4 hari, maksudnya SPRM atau agensi kita tidak bersedia untuk menahan. Jika tidak bersedia dan tiada bukti atau it is a fishing expedition kadang-kadang mereka ni dia tangkap untuk fishing expedition. Ini akan menjadi satu benda yang tidak adil. Kita tahan orang, letak dalam lokap selama 4 hari. Sepatutnya 48 jam saja. Dan sebelum ditahan, sepatutnya segala bukti itu telah ada. Untuk verify saja 48 jam. Dan sebelum itu, beberapa orang kita juga telah dikacau. Pemimpin-pemimpin kita, pegawai-pegawai mereka telah dikacau sampai mereka pun goyang. Tetapi di sebaliknya, apa yang berlaku, 6-7 orang pemimpin pakatan dilepas begitu saja. Siva Rasa lepas, Abdal lepas, Rafizi lepas. Dan semua itu lepas. Dan Lim Guan Eng, saya sentuh lagi kes yang memuat Lim Guan Eng. Dalam kes Datuk Najib, kita tanya Tommy Thomas, mana investigation paper berkenaan dengan kes 1MDB ini? Dan mana dokumen 51A bukti di bawah kanun prosedur jenayah? Sebelum kita bicara, bila kita tahan orang, kita kena ada dokumen itu. Kita kena bagi.
mereka kata, tanya Tommy Thomas kata IP, investigation paper atau kertas siasatan pun tidak ada lagi, tidak diserahkan kepada pejabat peguam negara lagi. So kalau kertas penyiasatan pun tidak diserahkan kepada pejabat peguam negara, apa pula ceritanya mereka tahan masuk Datuk Najib dalam lokap, tambah lagi pertuduhan? Sepatutnya mereka siapkan kertas pertuduhan, mereka siapkan bukti-bukti dan selepas itu baru tahan dan baru bawa case management ke mahkamah dan sebagainya. Dan mereka pick on satu-satu orang kita. So sebab itu saya kata, kalau kita tengok rule of law, kita ingin menegakkan, mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Bila kita nak menegakkan keadilan, kita kena be fair. Kalau kita orang itu nak siasat ahli-ahli politik kita, tak apa siasat. Tapi pada masa yang sama, mereka juga kena siasat ahli-ahli politik mereka yang korup juga. Tak boleh mereka siasat ahli politik kita, sumbat ke dalam dan atas pertuduhan yang kertas siasatan pun tidak ready lagi, masukkan ke dalam, extendkan remand dia, tetapi mereka punya Lim Guan Eng panggil saksi, belum habis panggil saksi lagi, terus dibebaskan. Ini adalah sesuatu yang double standard. Double standard satu, dan ini adalah satu nampak macam interference atau mereka menggunakan justice system. Ini yang perlu kita tentang. Kita tidak mahu, saya tidak mahu sistem kehakiman negara kita ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik mereka. Tidak boleh begitu. Kalau mereka boleh tuduh orang tanpa bukti dan sumbat ke dalam, kita punya bekas pemimpin pun boleh dibuat macam tu. Apa akan jadi satu hari nanti kalau dia nak kenakan Encik Anip, Encik Zamel? Tak ada bukti, tak ada apa-apa, masuk dulu. Lepas tu nak bully lagi, extend lagi remand 4 hari. Belum ada charge lagi, dah suruh pakai baju oren dan pakai gari. So di Malaysia, kalau saya nak banding, kita punya modus operandi, kita punya MACC, dengan satu lagi contoh ada badan anti corruption di Hong Kong. Di Hong Kong mereka very strict now. Sebelum masuk mereka dah kena ada bukti. Remand tahan 48 jam saja, tidak boleh di extend. Lepas tu identiti orang yang kena tangkap sebelum charge tidak boleh di reveal. Mereka pergi ke pejabat ICAC di Hong Kong dengan selubung tutup muka. Sebab tak mahu memalukan orang itu kalau dia tidak bersalah dan tidak ada bukti. Tapi di Malaysia, mereka tuduh dulu. Tak tentu bersalah ke tidak. Orang itu datang untuk bagi keterangan saja. Tetapi lepas itu dimainkan mereka pula buat statement di akhbar dan sebagainya, seolah-olah macam orang itu sudah bersalah dan itu yang dikatakan dibuli tadi itu. Jadi kita teruskan slot yang seterusnya, slot dari penonton di rumah. Jadi soalan pertama kita tujukan kepada Tuan Hisham. Kita dapat soalan daripada sahabat kita Ali Hassan. Soalan dia mungkin lari sikit daripada topik perbincangan kita, mungkin kita boleh selitkan juga dalam keadaan situasi hari ini, Tuan Hisham. Jika PM dan menteri-menteri sekarang tak cakap benar ataupun mengelirukan tentang angka-angka prestasi ekonomi yang lalu dan sekarang, tak boleh ke ambil tindakan undang-undang? Itu soalan dia. Okey, terima kasih. Satu soalan yang baik. Nombor satu, mereka mungkin, saya kata mungkin, sebab ini bergantung pada peruntukan undang-undang, meminta mahkamah buat judicial review. Mereka boleh minta apa-apa saja untuk buat judicial review, tetapi di bawah peruntukan apa. Sebagai contoh, ini ada sama juga kesnya dengan janji-janji pilihan raya. Kita tahu Kajian Pakatan ni berjanji macam-macam pilihan raya. Dan kita juga tahu mereka ini tidak mampu dan juga tidak willing, not willing and not able to, ataupun tidak mahu dan tidak mampu untuk menunaikan janji pilihan raya mereka. Dan dalam kata lain, kalau dalam bahasa pasar tu menipulah. So mereka menipu. So macam mana rakyat bolehkah kita bawa pergi mahkamah untuk kata mereka ni telah menipu? Tapi kan mahkamah nak tanya atas peruntukan undang apa-apa untuk apa. So saya harap instead of kita pergi mahkamah, saya harap rakyat akan membalasnya dalam pilihan raya lah. Kita akan lihat macam tu. Kalau rakyat ini ditipu, kan, balaslah kepada mereka dalam pilihan raya akan datang. Now, kita lihat banyak orang, saya ingin sentuh sikit berkenaan dengan apa yang berlaku di Jepun.
pada tahun 2009 dan 2012. Ini ada banyak persamaan. Orang banyak tanya saya pasal ini. Apabila parti yang memerintah, parti LDP, parti LDP, Liberal Democratic Party of Japan, mereka telah memerintah daripada tahun 1950-an. Lepas itu pada pertama kali tahun 2009, mereka telah kalah. Dan kalah teruk. Mereka telah hilang daripada 300 kursi yang mereka ada, mereka telah hilang 118 kursi pada tahun 2009. Dan parti yang mengambil alih pada ketika itu ialah Democratic Party of Japan, DPJ. Ini macam pakatan lah. Mereka telah mengambil alih kerajaan Jepun dan mengalahkan parti LDP ini. Dan bagaimana? Ini tidak ramai orang terangkan. Sebenarnya bagaimana parti DPJ ini tiba-tiba mengambil alih kuasa pada tahun 2009. So ceritanya begini, saya study benda ini. So ceritanya sebenarnya sama macam kita. Dia berjanji. Parti Democratic Party of Japan ini berjanji kepada rakyat macam-macam. Kalau kita tengok manifesto pakatan sebelum PRU14 dan manifesto Parti Democratic Party of Japan pada tahun 2009 lebih kurang sama. So apa yang samanya? Satu, DPJ of Japan menjanjikan untuk menghapuskan tol. Kita pun janji untuk menghapuskan tol, kan? Dan kedua, DPJ menjanjikan yang mereka akan turunkan cukai consumption tax atau cukai jualan. Mereka pun janji untuk hapuskan GST, Pakatan janji hapus GST, DPJ janji untuk turunkan cukai jualan. Yang ketiga, mereka janji untuk kurangkan harga minyak. DPJ pun sama juga. Apa yang berlaku apabila mereka mengambil kerajaan Jepun pada tahun 2009? Setahun selepas itu, Prime Minister Hatoyama, kan, dia ambil setahun saja, dia announce apa tahu? Tidak jadi untuk membatalkan tol. Satu. And harga minyak maintain, tidak jadi untuk kurangkan cukai ke atas minyak. Dan ketiga, mereka tidak hapuskan tol. Dan yang ketiga ini interesting. Lepas setahun, mereka announce apa tahu? Cukai jualan dinaikkan double daripada 5% ke 10%. Double pula. Sama yang berlaku dengan kita. So kita abolish GST 6% tapi diperkenalkan SST 10%. Satu, janji-janji mereka tidak dipatepati tetapi mereka tambah juga. So 3 tahun selepas itu, mereka telah dikalahkan semula oleh parti LDP. LDP memerintah semula. So parti DPJ itu tahan selama 3 tahun saja. Tapi ada 2 faktor lagi yang saya tak sebut. Satu faktor lagi ialah kenapa DPJ ini tahan 3 tahun saja? Kerana masalah dalaman. Kerana pemimpin-pemimpin mereka lepas dapat kuasa tak berhenti-henti nak berebut jadi Perdana Menteri. Setiap tahun 3 tahun itu, tahun pertama Perdana Menteri lain, tahun kedua Perdana Menteri lain, Hatoyama, lepas tu Naoda Khan, lepas tu Prime Minister Noda. 3 tahun setiap dia berebut-rebut, kita pun menjadi benda yang sama. Tun Mahathir, lepas tu Anwar Ibrahim, lepas tu Azmin pula nak jadi Perdana Menteri. Itu pelik dia. Dan satu lagi, saya nak sentuh sikit. Sebab saya sepatutnya tak cakap pasal masa depan UMNO ni. Kan dia orang duk cerita pasal kerjasama dengan PAS. Bagaimana parti LDP boleh naik balik lepas kalah, lepas hilang 118 kursi tau. It's not, bukannya kecil tau. Daripada 300 kursi dia hilang 118 kursi dan kalah teruk. Tiba-tiba dalam 3 tahun dia naik balik. Kenapa? Sebab mereka lepas itu mereka sedar diri yang mereka bekerjasama secara lebih rapat dengan satu lagi parti. Sebelum itu mereka bekerjasama tapi bergaduh dengan satu parti ini, nama dia Parti Komeito. Parti Komeito ini, lepas LDP bekerjasama dengan Parti Komeito ini, mereka telah menang 118 kursi yang mereka hilang itu, mereka dapatkan balik tambah lagi 25 kursi. Lepas 3 tahun. Dan apa yang saya nak cakap, apa yang interesting, the similarity, kesamaannya, Parti Komeito ni atau New Komeito Party ni adalah parti berasaskan agama di Jepun. Iaitu parti berasaskan agama Buddha. Nah, kalau kita lihat, LDP adalah parti Liberal Democratic Party, LDP. Mereka bergaduh selalu dengan New Komeito Party ni, NKP dipanggilnya di Jepun. Sebab satu liberal, satu lagi parti berasaskan agama, supposed to be konservatif. Tapi sebab pada ketika itu, lepas 2009, mereka bekerjasama dan kedua-dua parti gain 125 kursi lepas pilihan raya pada pilihan raya 2012. So sebab itu saya nak cerita sikit.
Kalau kajian pakatan ni menipu, dan bukan kalau lah, memang dia menipu pun, dan mereka tidak tunaikan janji-janji pilihan raya mereka, biarkan mereka. Dan juga mereka, kita tuntutlah, tapi biarkan mereka. Dan mereka juga bergaduh untuk jadi Perdana Menteri, tak apa. Dalam beberapa tahun lagi PRU 15, kita mahu rakyat persoal ini dan tunjukkan di peti undi. Kita tidak mahu satu kerajaan dan satu parti yang menipu rakyat lah. Bukan sekadar janji pilihan raya. Angka-angka macam tadi pun ditipunya juga. Itu yang akan kita... Terima kasih Tuan Hisham. Kerajaan yang mengelirukan. Saya kira ramai yang menonton tadi satu amaran keras daripada Tuan Hisham bagi tahu kepada rakyat kalau kita rasa tak puas hati dengan kerajaan hari ini, jangan lupa untuk buat perubahan pada pilihan raya akan datang. Jadi soalan seterusnya saya mungkin nak tanya panel kita Tuan Zamil daripada Ahmad Putrajaya. Soalannya berkenaan dengan inilah menariknya PRKPD ini. Difahamkan sampai hari ini pihak SPR belum terima surat rasmi dari pihak pengampunan istana untuk bebaskan Anwar Ibrahim. Adakah bermakna Anwar Ibrahim tidak boleh bertanding di PRK Port Dickson? Dan adakah ini satu strategi Mahathir untuk halang Anwar bertanding seterusnya jadi Perdana Menteri? Mungkin Tuan Zamil boleh lepaskan. Ini pandangan peribadi saya lah. Pada pandangan peribadi saya ni, mengenali Tun Mahathir ni, saya rasa Anwar Ibrahim lebih kenal. Anwar Ibrahim lebih kenal siapa itu Tun Mahathir ataupun siapa itu Dr. Mahathir. Jadi pertama sekali Anwar Ibrahim tentu terkejut. Begitu juga PKR yang pro kepada Anwar Ibrahim. PKR ada dua sekarang. Satu yang pro kepada Anwar Ibrahim, satu lagi pro kepada Tun Mahathir. Dia dah pecah dua dah. Itu bukan satu rahsia. Tetapi apabila beberapa persoalan yang timbul sekarang ini tentang surat yang dihantar oleh peguam kepada Tommy Thomas dan sebagainya, kita lihat macam ada sesuatu yang cuba tersekat di sana, nak terhurai di sana, iaitu tentang pengampunan. Adakah ini satu taktik Tun Dr. Mahathir untuk menghalang? Dan setiap kali di Malaysia ini, setiap kali berlakunya perkara yang pelik-pelik, Dr. Mahathir tidak ada di Malaysia. Sejak daripada tahun 81 lagi, 1981 sehingga sehingga 2003 dia letak jawatan. Dia lagi. Dia akan ada saja. Memali pun dia lagi. Dia tak ada. Jadi saya merasakan ada sesuatu yang agak mungkin hari ini pun bekas peguam Anwar Ibrahim, iaitu bekas ahli parlimen Padang Serai, kawan lama saya juga, Surendra, bagi tahu kata dia selesai. Maknanya pengampunannya penuh, dia layak bertanding. Itu katanya. Tetapi yang berkuasa pada PRK di Port Dickson adalah SPR. SPR yang paling SPR. Jadi kalaulah kata SPR menolak, besar kemungkinan menolak. Jadi kalaulah kata dia menolak borang pencalonan Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim tak boleh bertanding. Dan sesiapa yang bertanding di sana, sebab kita kena ingat dia ada 1 jam waktu bantahan. Waktu bantahan 1 jam. Saya sendiri pernah berbeza pandangan dengan Anwar Ibrahim di Dun Bukit Selambau pada 2008. Pada 2008 sepatutnya saya bertanding di Dun Bukit Selambau, Kedah. Tapi oleh kerana berbeza pandangan dengan Anwar Ibrahim ketika itu, nama saya tidak lekat. Nama saya tak lekat. Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir perangai sama. Jenis ada dendam di hati. Sesiapa yang konfront ataupun apa-apa, dia akan cam muka kamu. Oh Zamil, kamu suka kacau dari dalam. 2008, iaitu pada 2007 ni, abang adalah campaign manager calon presiden PKR, iaitu calon Tuan Haji Rahman Osman. Bahagian abang adalah bahagian pertama dalam Malaysia kita itu mencalonkan orang lain lawan Wan Azizah jadi presiden PKR. Jadi presiden PKR. Ketika itulah abang berbeza pandangan, dan abang telah melobi hampir 34 bahagian
ketika itu panggil bahagian, agar mencalonkan Tuan Haji Rahman Osman sebagai calon presiden. Ketika itu ada 2 pencalonan sudah layak untuk bertanding presiden. Kita sudah lawan ketika itu. Jadi maksud dia di sini, abang bagi contoh Bukit Selambau tadi itu, iaitu pada 2008 apabila nama abang tidak lekat, abang sudah ada kesempatan ataupun maksud dia nak membalas dendam kepada Anwar Ibrahim. Abang telah ambil borang pencalonan, abang telah letakkan 2 pencadang penyokong, abang meletakkan 1 India. Nama dia Arumugam. Abang sebut nama di sini Arumugam. Dan pihak PAS, iaitu Allahyarham Tan Sri Menteri Besar Kedah ketika itu dan beberapa kawan-kawan abang dalam PAS tahu benar. Dan nama yang dicalonkan oleh Anwar Ibrahim adalah Saiful Idham Ramli, iaitu setiausaha politik Saifuddin Nasution sekarang ini. Dan dia masih hidup untuk mengesahkan apa yang abang cakap. Dia masih hidup. Dia telah pergi ke depan depan pegawai SPR ketika itu, letak borang dia yang Anwar Ibrahim sahkan dia bertanding. Pegawai SPR tersebut menyatakan anda tak boleh bertanding. Sebab sebelum ni dia bertanding pada 2004, dia bertanding parlimen. Tapi oleh kerana dia tak hantar laporan, tak silap abang lebih kurang macam itulah. Dia duduk di situ, kita berada di belakang. Abang Ketua Pemuda Negeri kita. Dia duduk di belakang, dia tak turun. Dia tak keluar daripada, dia tak tinggalkan kerusinya di situ. Makna kata di situ, apabila dia keluar daripada kerusi tersebut, ada calon lain daripada PAS boleh masuk. Tapi dia tak letak, dia tak keluar. Itulah waktu bantahan. Itulah waktu bantahan. 1 jam bantahan. 1 jam bantahan. Macam-macam. Jadi apabila ketika itu dia tidak keluar, kita telah mengambil seorang lelaki India ini, Arumugam tersebut menjadi calon bebas. Satu pendedahan yang cukup menarik, kita katakan Tuan Zamil. Tapi Tuan Hisham, mungkin Tuan Hisham boleh kupas sikit, sebab kita tengok pertemuan ni antara Datuk Seri Anwar, Tun Dr. Mahathir dan sekarang penganiayaan kepada Datuk Seri Najib. Kalau kita tengok ketiga-tiga figura tokoh ini datangnya dari UMNO. Jadi mungkin Tuan Hisham boleh kupas lebih lanjut bagaimana survival UMNO sebagai pembangkang hari ini, dan apakah UMNO akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat untuk meneraju kepimpinan negara pada masa akan datang. Terima kasih. So saya nak ambil masa sikit nak sambut Encik Zamil punya ni pasal PRKPD. Pasal ni penting. Ini merupakan satu titik kritikal pada politik Malaysia. Anwar Ibrahim sama ada dia menang atau kalah. Kalau dia menang, bergaduh dengan Mahathir. Kalau dia kalah pun bergaduh dengan Mahathir. Lagi. So Anwar Ibrahim, sebelum saya cerita pasal ini, saya minta mohon 1 minit. So kalau kita lihat berkenaan dengan PRKPD ni, saya lihat Datuk Seri Anwar dia susah juga, bukan dia tidak akan dapat jalan mudah juga tau. Betul. Walaupun kita dah bagi laluan kepada beliau. Sebab itu daripada segi timing kita tengok pelantikan Azhar Harun sebagai pengerusi SPR. Kenapa tiba-tiba dia time ni pula dia dilantik sebagai pengerusi SPR? Itu yang menjadi tanda tanya. Ada apa PRKPD? Padahal dulu dalam manifesto pakatan mereka janjikan yang pelantikan pengerusi SPR perlu mendapat kelulusan dan perbincangan daripada Parlimen. Tapi ini tidak, terus dilantiknya Ad Harun jadi pengerusi SPR. Sebab apa? Kita tahu Ad Harun ini dengan Anwar Ibrahim macam mana? Dia tidak berapa. Dia telah dulu membuat satu statement. Dia kata Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Dia ada buat statement. Harun ada buat statement sebegitu. Dilantik sebagai pengerusi SPR. Dan satu lagi, bila cerita tadi Encik Hanif kata tiga-tiga yang sekarang ni figura ni, pertemuan ini semua dalam UMNO. Betul. So sebelum saya cerita pasal itu, saya nak cerita satu lagi faktor yang sedang memerhati sekarang kita, yang juga menjadi sebenarnya tadi Encik Hanif kata Mahathir yang jadi pengarah. Sebenarnya pada saya ada satu lagi pengarah besar yang dia panggil playmaker ni, iaitu DAP. Ya, betul. Di dalam pertelingkahan antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ini, di manakah position DAP? Mereka support siapa sekarangnya ini?
It raised another question, satu persoalan. Dulu dibagi pada Datuk Seri Anwar, kenapa Datuk Seri Anwar tidak bertanding di Selayang? Telah dibagi Datuk Seri Anwar satu kursi di Selayang, tetapi beliau telah membuat keputusan untuk bertanding di PD. Kenapa tidak pergi Selayang? Kenapa? Sebab Selayang ni ramai Cina. Adakah Datuk Seri Anwar tak percaya beliau boleh menang di Selayang kerana Selayang ramai pengundi Cina? Sebab Selayang ramai pengundi DAP. Adakah Datuk Seri Anwar tidak percaya pada DAP? Dan kita lihat sekarang ni di mana DAP ni sokong siapa? Mahathir atau Anwar? Saya lihat DAP melebih kepada PPBM ataupun Dr. Mahathir. Sebab apa DAP lebih kepada Mahathir? Sebab itu Lim Guan Eng semalam buat persoalan, beliau kata kenapa UMNO tak tanding? Sebab dia nak UMNO menyusahkan Datuk Seri Anwar. Dia marah pula kita tak tanding. Dia tak puas hati. Sebab saya rasa beliau tidak mahu Datuk Seri Anwar menang sebab DAP sekarang di belakang Dr. Mahathir. Sebabnya adalah matematik. Saya rasa senang. Dengan Dr. Mahathir, dengan 13 orang ahli parlimen, DAP ada 43 ahli parlimen, senang dia kontrol. Dia boleh minta macam-macam daripada Dr. Mahathir. Nak minta kawan tu jadi peguam negara, dapat. Nak minta Lim Guan Eng dilepaskan, mungkin lah. Saya tak tahu. Kan saya cakapkan apa benda pula kan. Nak minta Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan, boleh. Macam-macam dimintanya, diperahnya daripada Perdana Menteri yang ada 13 orang parlimen ni, boleh. Tapi apa akan berlaku kalau Anwar jadi Perdana Menteri? Anwar ada 47 ahli parlimen di dalam PKR. So Anwar sudah kata, dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan replace semua menteri-menteri kabinet ini. Di mana DAP nak perah daripada siapa lagi? So sekarang Mahathir ada DAP, tetapi rugilah kepada orang PKR dan ini. Sebab itu saya lihat sekarang Anwar tidak berani bertanding di Selayang. Dia pergi di PD sebab di PD tak ramai orang Cina. Itulah ada ramai orang Melayu dan India di situ. So mereka ini akan selalu bertelingkah lah. Kita akan lihat apa yang berlaku. Dan berkenaan dengan UMNO pula, kita lihat. So dalam 2 hari, orang di bawah ada banyak tanyalah. Tanya saya, macam mana ini dah berapa bulan kita ini, di manakah hala tuju? Adakah UMNO akan pergi ke tengah, macam setengah-setengah, atau ke kiri, ke kanan ke? Saya dah jawab ini 2-3 bulan lepas. Saya kata UMNO ni daripada dulu, saya punya keluarga daripada dulu orang UMNO lah. Dia ada satu hala tuju saja. Tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan, tidak ada ke tengah. Iaitu perjuangan untuk menegakkan agama, bangsa dan tanah air. Itu saya kata. Itu satu saja perjuangan UMNO. Sebab itu saya tak setuju dengan ahli-ahli politik yang dulu kata, oh UMNO sekarang ini sudah hilang hala tuju, so lepas itu mereka lompat pula keluar parti pada PPBM atau bebas dan sebagainya. Dulu sama aja perjuangan kita. Inilah perjuangan kita. Masa kita diuji inilah kita kena istiqomah membawa perjuangan itu. Dan sebab apa saya kata kita kena kekalkan perjuangan itu? Sebab perjuangan itu, kalau UMNO ni satu parti yang berasaskan identiti, iaitu identiti Melayu. Kalau kita tidak memperjuangkan, kalau UMNO tidak memperjuangkan orang Melayu, siapa lagi akan memperjuangkan orang Melayu? Dan kenapa bangsa Melayu ini perlu diperjuangkan? Bangsa Melayu perlu diperjuangkan sebab banyak lagi masalah kepada orang Melayu di dalam Malaysia ni. Kalau kita lihat daripada segi sosioekonomi, Kejit Jamil boleh tambah. Kita lihat pegangan equity kita cuma 18%, padahal kita ada lebih daripada 60% orang Melayu di Malaysia ini, tapi kita cuma pegang 18%. Dan kebanyakan daripada orang-orang, kalau kita lihat orang-orang muda, graduan-graduan muda yang menganggur, lebih daripada 80% daripada graduan-graduan menganggur adalah orang Melayu. Betul. Adalah orang Melayu. Dan lepas itu kalau kita lihat daripada segi perniagaan, siapakah yang susah untuk berniaga di luar untuk mendapat, kalau kita lihat di Malaysia ini 20% daripada ekonomi di bawah kerajaan, tapi 80% di luar. Apabila orang-orang Melayu ingin meminta kerja di luar, mereka didiskriminasi kerana prejudice dan bias. Bila kita anak-anak muda yang tak 80% tadi tidak dapat kerja, mereka bawa resume mereka pergi ke syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat ini tidak tengok grade dulu, dia tengok nama kita dulu.
Bila dia tengok nama dia ini ada empirical evidence bila tengok nama Melayu tu dia tak bagi kerja, susah untuk mendapat kerja. Hasilnya 80% daripada graduan-graduan menganggur. Ini adalah masalah-masalah yang melibatkan orang Melayu. Kalau kita tidak dipanggil interview untuk kerja pun kita tidak dipanggil, apakan lagi untuk buat bisnes dan sebagainya. Di 80% daripada kek ekonomi ini. Kalau tiada pasal prejudice and bias ini, kalau tiada langkah-langkah untuk kita perbetulkan keadaan ini, maka keadaan sosioekonomi itu akan menjadi lebih teruk. Kita mungkin akan jadi, walaupun kita daripada segi bilangan ada 60%, tetapi kita akan jadi mengempatlah di ini. Sebab itu kita kena pertahankan. Sebab itu UMNO kena kekal sebagai parti berasaskan identiti. Sebab banyak lagi perjuangan-perjuangan kita yang belum habis yang kita kena perjuangkan. Kalau tidak, tiada siapa yang akan perjuangkan. Okey, itulah yang menjadi jawapan kepada survival UMNO untuk terus kekal dan mungkin PRU akan datang terus akan kembali mentadbir negara. Dan satu lagi saya nak ulas berkenaan dengan kerjasama dengan PAS. Ramai orang persoal kenapa kita kena kerjasama dengan PAS. Saya secara peribadi saya sokong. Sebab pada ketika ini kita pembangkang, kita tidak boleh menjadi rigid. Kita kena jadi pragmatik sikit. Macam tadi saya cerita berkenaan dengan LDP dengan Kometo. Dia parti LDP ni liberal tapi dia bekerjasama dengan Kometo. Itu adalah parti yang konservatif berasaskan agama. Tapi mereka menang 125 kursi, 135 kursi tambahan dalam tempoh 3 tahun saja. Because mereka bekerjasama. So bila kita dengan di blok yang sama. Yes, ada blok sama sebagai. Jadi Tuan Hisham, kita mungkin dah kita dah sembang kita dah 1 jam. 1 jam kita bersiaran secara langsung. Cuma saya abang nak tambah satu sikit dia. Yang tadi yang kata oleh kerana bangsa kita mempertahankan bangsa walaupun baru 2 minggu abang menyertai UMNO. Abang melihat UMNO itu Melayu itu wajib dipertahankan sebab 61 tahun kerana itu abang masuk UMNO sebab 61 tahun UMNO memerintah Malaysia ini, bangsa-bangsa lain tidak pernah diinaya. Betul. Tidak pernah diinaya. Jadi makna kata kalau Melayu itu kuat, makna kata bangsa-bangsa lain selamat di bawah UMNO. Di bawah UMNO. Saya nak bagi penonton kita ada satu link ni 2 bulan lepas, masa tu saya nak tanding MT UMNO pada ketika itu. So saya ada tulis satu buku lepas pilihan raya 9 Mei. So dalam ni ada buku yang saya tulis. Tajuk dia Hala Tuju Melayu dan UMNO Pasca 9 Mei. Oh, menarik. So saya nak print banyak-banyak pun tahulah kan. So, berkenaan dengan Parti Melayu, Raja Melayu, Republik, isu 1MDB, ada berkenaan Datuk Najib dan sebagainya. So inilah saya serahkan kepada penonton kalau sudi membaca sekian. Okay, Tuan Hisham, satu proses yang menarik, buku Hala Tuju UMNO, Hala Tuju UMNO yang ditulis oleh Hala Tuju orang Melayu yang ditulis oleh Tuan Hisham sendiri. Mungkin selepas ni pun saya boleh ambil peluang untuk membacanya lah. Terima kasih. Okey, boleh dapatkan dalam bentuk PDF Ada PDF dalam ada link dia. Boleh dapat dalam bentuk PDF. Jadi slot terakhir ni kita nak minta panelis-panelis untuk rangkumkan segala macam kesimpulan dalam kita punya tajuk hari ni. Jadi pasca pilihan raya ke-14, anak muda khususnya ternanti-nanti suatu perubahan, satu orang kata satu pentadbiran yang lebih baik daripada kerajaan sebelum ni. Tapi sehingga hari ini lebih 130 hari kerajaan baru memerintah, Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita lebih banyak melihat sandiwara politik yang cuba dimainkan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan hari ini. Jadi kita khawatir situasi dan keadaan ini akan menyebabkan rakyat semakin lama semakin muak dengan landscape politik yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Jadi mungkin kita nak minta Tuan Zamil bagikan sedikit mungkin pesanan kepada sahabat-sahabat di luar, penonton-penonton nanti untuk hype, apakah harapan ataupun Tuan Zamil harapkan
kepada kita semua, pemain-pemain politik dulu dalam situasi pasca pilihan raya ke-14 ini? Saya pada pandangan peribadi saya, ini pandangan peribadi saya. Pandangan peribadi saya tidak boleh sama dengan pandangan orang lain. Pandangan peribadi saya minta kerajaan yang ada sekarang minta bubar. Minta bubar. Kita minta bubar. Terus bubar. Sebab pada pandangan saya ini satu kerajaan yang penipu. Jelas menipu. Kalaulah kata dia satu kerajaan yang jujur, saya tambah sebelum ini. Dan satu juga dia dipegang ataupun dikuasai oleh bapa penyamun, iaitu Tun Dr. Mahathir. Yang diungkapkan oleh Mat Sabu sendiri. Menteri Pertahanan sekarang. Menteri Kanan dia sendiri. Menteri Kanan dia sendiri menyatakan Dr. Mahathir pelingkup negara. Jadi apabila menteri dia sendiri pernah kata begitu, saya tak pernah dengar lagi menteri dia tarik balik kenyataan bahawa Dr. Mahathir bukan pelingkup negara. Saya tak pernah dengar. Jadi kalaulah kata dia kata hari itu dia tersilap cakap, makna kata hari itu dia gila. Pada pandangan saya Muhammad Sabu gila. Anwar Ibrahim gila. Yalah, dulu sampai siap baling mic siap gila. baling mic berceramah. Jadi sekarang kita ada satu menteri yang gila babi, satu Perdana Menteri bapa penyamun. Jadi apa dia? Jadi kalau mereka betul-betul jujur, kalau mereka betul-betul jujur, mereka bubar. Mereka tak pernah sebut kata akan ada SST. Mereka cuma sebut perkataan mereka akan hapuskan GST dan kita akan gantikan dengan SST. Mereka tak sebut. Cuba mereka sebut. Saya percaya mereka tak akan menang. Makna kata kerajaan yang ada sekarang ni adalah kerajaan penipu. Menipu rakyat. Terang-terangan. Saya daripada Kedah, Sungai Petani Kedah. Kawan-kawan saya daripada Pakatan Harapan pun banyak. Sekarang saya beritahu dia, saya boleh datang ke Kuala Lumpur setiap malam. Sebab toll free. Saya perli mereka. Dia orang pun tersengak. Termalu. Saya kata saya pakai Mercedes. Okay? Saya kata no problem. Minyak murah. Jadi mereka termalu. Termalu mereka termalu sebab mereka ada Perdana Menteri yang cakap pembohong. Jadi kalau mereka betul-betul seorang pemimpin yang jujur, bubar parlimen. Kita serah balik pada rakyat. Seburuk-buruk Datuk Seri Najib yang mereka katakan buruk tersebut, dia tak mungkin janji. Perkataan yang dia katakan janji ditepati, dia tepati janji. Dia tepati janji. 97%. Tepati. Dia tepati janji. Ini baru 5 bulan jadi kerajaan Malaysia, tepati janji apa? Maaf saya cakap, orang kampung kata kepala otak dia apa? Tak betul saya cakap, minta maaf lah. Sebab yang ajar saya kasar ini bukan orang lain, Anwar Ibrahim. Dia pemimpin saya dahulu. Muhammad Sabu rakan saya. Jadi kalaulah kata ini yang berlaku, saya punya pesanan, kalau tidak terbubar, parlimen, saya minta rakyat Malaysia tolong ingat, inilah kerajaan yang zalim, penipu, dan tolong ingat apa yang mereka rasai sekarang ini. Mereka rasai apa sekarang ini. Jadi mereka kena ingat pilihan raya yang akan datang. Seperti mana sahabat kita kata tadi di Jepun. Bertahan 3 tahun. Sekarang dalam news atau apa-apa, ada cerita pasal masalah rakyat. Ada cerita pasal masalah rakyat. Tak ada. Yang cerita Dr. Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, Azmi nak kacau. Yang tu. Padahal 5 bulan yang lalu, mereka tiap-tiap malam bercakap rakyat susah, rakyat susah. Sekarang rakyat apa? Rakyat senang. Tidak ada satu dasar pun yang memberi keuntungan. Rakyat senang lah. Tidak ada dasar yang baik. Jadi saya nak minta, kalaulah tidak terjadi pilihan raya dalam masa terdekat, dalam masa terdekat, saya minta rakyat Malaysia ingat bahawa apa yang mereka rasai sekarang, balas balik apa yang mereka buli sekarang ini. Mereka bukan saja buli Datuk Seri Najib dan keluarga dan sebagai pemimpin-pemimpin lain. Mereka sedang membuli rakyat. Mereka telah berjaya memperbodohkan rakyat dengan janji-janji mereka. Jadi, saya harap rakyat juga akan memastikan rakyat membuli mereka kembali
pada pilihan raya yang akan datang. Terima kasih Tuan Zamil. Saya kira satu desakan yang cukup serius daripada Tuan Zamil, orang yang begitu faham sangat perangai Tun Dr. Mahathir, perangai Datuk Seri Anwar, dan hari ini beliau bersama-sama dalam perjuangan UMNO untuk memastikan rakyat sentiasa terbela. Jadi kita anak muda inginkan perubahan. Kita betul-betul inginkan perubahan. Apa makna laungan reformasi kalau tidak ada satu perubahan yang jelas dapat dibuat oleh kerajaan hari ini. Jadi kita nak minta Tuan Hisham, seorang yang begitu dekat dengan mantan Perdana Menteri, mungkin Tuan Hisham boleh dalam slot kesimpulan ini mungkin Tuan Hisham boleh mungkin ceritakan gaya kepimpinan Datuk Seri Najib dulu. Mungkin hari ini rakyat tak nampak, sebab kita tengok di media sosial hari ini baru Datuk Najib buat pendedahan. Dari mana datangnya 2.6 bilion, daripada mana datangnya isu ini. Mungkin Tuan Hisham boleh sampaikan kepada rakyat sepanjang Tuan Hisham bersama-sama dengan Datuk Seri Najib apa yang beliau fikirkan untuk rakyat dan bagaimana gaya pentadbiran beliau. Terima kasih. Saya lihat Datuk Najib sekarang itu hari 2-3 hari lepas, beliau ada buat statement. Beliau kata kes mahkamah ini sebenarnya adalah peluang untuk beliau membersihkan diri beliau. So sebab itu beliau membuat banyak statement pasal tuduhan-tuduhan. Sebab ialah kalau kita dituduh, kita kena diberi peluang untuk memberi penjelasan ataupun membela diri kita lah sekurang-kurangnya. Itu pasal saya tak setuju bila mereka mohon mahkamah suruh Datuk Najib ni diam. Takkan bila orang tuduh kita macam-macam kita nak diam. Saya sebagai anak muda terkejut ada halangan sebegitu rupa. Tak boleh main Facebook. Tak boleh main Facebook. Dia tidak boleh macam itu. Bila orang tuduh ini berkenaan dengan maruah diri dia. So apabila kita tengok bila kita dituduh, kita kena dibenarkan untuk mempertahankan. Itu yang beliau buat. Dan sambil-sambil itu juga beliau explain juga, memberi penjelasan tentang dasar-dasar ekonomi beliau dulu. Sebab orang duk tuduh macam-macam ini. Beliau tahu banyak benda, takkan beliau tidak dibenarkan untuk explain. Bila Lim Guan Eng kata hutang negara beginilah apalah, sebab itu Datuk Najib bagi tahu berkenaan perkara-perkara ini. Dan fokus beliau pada ketika ini adalah untuk menjelaskan kepada rakyat tentang kes beliau ini dan untuk diberi peluang untuk mempertahankan dan membela diri beliau dan membersihkan nama beliau lah. Saya tengok, saya ada jumpa dia selalu kan. Itulah fokus beliau. Daripada segi politik, UMNO, beliau banyaklah kawan-kawan yang datang rumah cakap-cakap pasal politik. Tapi fokus beliau adalah pada kes ini untuk memberi penerangan tentang kes ini. Sebab itu beliau banyak buat statement-statement di situ. Dan saya tengok kalau kita lihat apa yang perlu kita buat sekarang lah, ialah kita kena teruskan perjuangan inilah. Kita kena teruskan menentang pakatan ini. Kenapa kita kena teruskan? Sebab saya risau berkenaan dua perkara, Cik Zamil. Ini yang saya risau sangat. Kalau tidak, dulu saya bukan lagi pegawai khas pada Datuk Najib. Saya bukan lagi penjawat awam. Saya sepatutnya kalau saya nak, saya boleh diam diri je di rumah. Tetapi lepas saya tengok, lepas pilihan raya itu macam-macam benda yang merisaukan kita. Ada dua perkara. Nombor satu ialah keadaan ekonomi kita. Saya lihat makin lama makin teruk. Apa beza dasar polisi Datuk Najib dengan dasar polisi Mahathir? Ini Encik Hanif tanya tadi. Saya rasa ada tiga perbezaan. Beza antara Datuk Najib dengan dasar polisi Mahathir. Mahathir punya dasar ekonomi ini ialah dasar ekonomi tahun 80-an, ada tiga karakteristik. Nombor satu ialah crony capitalism. Nombor satu. Iaitu beliau percaya yang beliau ingin develop businessman besar ni di atas kawan-kawan beliau. Dan beliau percaya kalau develop jutawan-jutawan milioner-milioner di atas ini, maka kekayaan itu akan turun di bawah. Benda ini tidak berlaku. 20 tahun dia buat, 30 tahun dia buat, 22 tahun tidak berlaku. Kekayaan itu tidak di bawah. So sebab itu zaman dia orang, ada data ni saya tunjuk dalam buku saya. Masa zaman dia orang, yang kaya menjadi makin kaya. The top 20% tu share ekonomi dia naik daripada 51% ke 53%. Tetapi the bottom 40% turun daripada 15 ke 13%, turun 2% masa zaman Dr. Mahathir. So sebab dasar beliau ini. Tapi Datuk Najib pula,
Dia bantu juga bisnes di atas, tapi di bawah B40 dia bantu juga. Dengan usahawan-usahawan kecil, dia bagi BRIM dan sebagainya. Itu karakteristik pertama, taman 80-an. Yang kedua ialah Dr. Mahathir ni dia punya polisi itu ialah kebergantungan kepada minyak. Ini satu lagi yang menjadi masalah tau. Dulu kita punya dependency on minyak adalah di paras 40%. Kita punya hasil kerajaan pada minyak. Bila zaman Datuk Najib kata kita tidak boleh bergantung pada minyak, kita kena diversify supaya bila harga minyak jatuh nanti kita tidak menjadi masalah. Masa zaman Mahathir dulu berapa banyak krisis ekonomi? Saya kira masa zaman Mahathir 3 kali krisis ekonomi berlaku. Zaman Datuk Najib tak ada. Datuk Najib telah berjaya menurunkan bergantungan pada minyak sehingga ke bawah sampai 14%, daripada 40% ke 14%. Tapi kali ini Mahathir dia akan tukar balik sebab dia hapuskan GST, duit yang ketirisan itu pergi pada peniaga-peniaga yang lagi daripada cukai, harga barang naik tapi hasil kerajaan menurun 20 bilion. Nah, bajet ini, bajet yang akan mereka bentangkan ini, saya jangka akan kurang daripada 10 ke 20 bilion. Mereka akan cut. Ini akan membebankan rakyat. Dan beliau akan tekan lagi Petronas. Untuk bagi, dia dah tekan dah Petronas, Mahathir tekan Petronas untuk bagi 6 bilion lebih kepada kerajaan. Dah akan tekan lagi Petronas banyak guna. So masalahnya bila harga minyak sekarang ni $78 satu tong. Tapi apa akan jadi kalau harga minyak jatuh di bawah paras 70? Ekonomi kita akan spiraling down. Ini berbanding dengan zaman itu Datuk Najib. Karakteristik ketiga ialah Dr. Mahathir ni percaya kepada gaji yang rendah. Dia nak tekan gaji. Dia kata gaji tak boleh tinggi untuk kita compete. Datuk Najib pula kata kita tidak boleh compete daripada segi gaji. Dia kata kita kena compete daripada segi manfaat value, teknologi. Kita kena keluarkan barang-barang yang kompetitif daripada segi barang teknologi. Bukannya kita nak tekan gaji orang makin lama makin rendah. Orang yang makan gaji kebanyakannya adalah orang Melayu. Ini satu lagi UMNO kena bawa ini. Yang orang yang dibuang kerja, yang gaji rendah ni, yang makan gaji, yang bayar cukai banyak ini adalah orang-orang Melayu. Bila gaji mereka rendah, ini dia akan ditekan lagi lah. Dah lah BRIM tak dapat, gaji rendah. So ini akan berlaku lah. Ini saya risau. Lepas itu Pakatan punya menteri ini, mereka tidak capable untuk menangani the next crisis, economic crisis. Mereka culpable but not capable. Saya risau apa akan berlaku sekiranya jadi krisis ekonomi yang akan berlaku ini. Telah diperkatakan oleh ekonomis yang akan jadi the next crisis ekonomi. 3 hari lepas dibincang di dalam CNBC berkenaan dengan the next economic crisis. Mereka telah berbincang pasal benda ini. Bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Perkara kedua yang saya risau pada kajian pakatan ini adalah campur tangan ke dalam sistem undang-undang kita. Rule of law. Akan jadi macam zaman 80-an dulu lah. Mereka campur tangan pasal kepentingan politik. Saya tidak boleh tidak boleh biarkan perkara ini berlaku. Sebab itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita kena tentang mereka ini habis-habisan. Sebelum itu saya nak ucap terima kasih juga pada Cik Nep. Cik Nep. Cik Nep ni saya dah kenal lama. Beliau dulu pemimpin mahasiswa di Universiti Melaya. Penggerak mahasiswa Cik Nep. Saya dulu dengan dia. Dulu saya nak cerita sikit ambil masa 10 saat. Cik Nep ini masa tu lama kita tak menang tapi masa zaman Cik Nep first time kita menang. Mahasiswa penggerak mahasiswa di Universiti Melaya kita menang pro penggerak mahasiswa. Dan kalau mereka kata orang muda tak sokong kita, of course itu lagi saluran muda kita kalah. Tetapi sebab mahasiswa pada ketika itu belum lagi boleh mengundi pasal umur mereka 21. Tapi generasi yang menang 20/20 di Universiti IPTA itu lagi, PRU14 itu mereka tidak boleh mengundi kan? Kau tak cukup umur lagi, sikit je boleh mengundi. So PRU15 mereka ini boleh mengundi. So anak muda kita harap dengan ini mereka melihat sekarang satu seruan yang saya kira amat serius sekali daripada Tuan Hisham mengenai keadaan Malaysia baru yang kita kira carca merba. Pemimpin-pemimpin kerajaan yang buat keputusan yang seolah-olah tidak ada satu landasan yang betul, yang seolah-olah menjadikan sistem demokrasi di negara kita ini tidak dipraktikkan dengan baik. Jadi saya kira satu perbincangan yang cukup menarik.
Terima kasih kepada panelis-panelis kita. Terima kasih kepada Dato' Azwandin juga jemput. Okey, terima kasih kepada Dato' Azwandin kerana menyediakan pentas untuk kita. Terima kasih kepada Tuan Zamir, terima kasih kepada Tuan Hisham. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Terus menonton Nothing to Hide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.